تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah, alhamdulillah kita telah berada pada malam ini, malam yang ke-26 dalam bulan Rabiul Akhir 1436 Hijriah. Semakin berada di penghujung bulan yang keempat. InsyaAllah minggu depan kita pada umum kita sempat berada di bulan yang kelima, Jamadil Awal. Ayat seperti awal tadi mengisahkan tentang kematian. Allah Ta'ala menyatakan, katakan Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu akan cuba melarikan diri daripadanya, fa'innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan tetap bertemu dengan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang boleh dilihat. Fa'innabi'ukum, maka kamu akan dikhabarkan, maka kamu akan dibentangkan, maka kamu akan diberitahu bima kuntum ta'malun, dengan telah apa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi ini. Kematian siapa pun tak boleh lari. Orang tua pun mati, muda mati, lelaki mati, perempuan mati, sihat pun mati, sakit pun mati, tak nak mati pun mati, tak mau mati pun mati. Cerita kematian yang masih terasa sebab bagi kita adalah murah. Selepas dia mati, bagaimana musuh menguji. Selepas kematian alim ulama, musuh menguji inilah masalah dalam perjuangan. Kenapa tidak diberi ruang untuk menyatakan Islam yang sebenar semasa beliau hidup? Selepas mati, uji habis, mereka dua ekor lah. Kata dengan mamak, sungai tani ke mamak pepin jamaah. Kata di Kelantan, mamak sungai tani dan Jil Maidin. Dua hamba Allah, tak tahulah nak kata apa dia orang. Nak kata orang bukan orang, nak kata setan bukan setan. Nak kata setan, promosi setan adalah Ibrahim Adil ayah. Bagaimana yang kita tidak menyangkakan, sehingga sampai bukan sekadar di bumi Malaysia, hatta di bumi Madinah, hatta di bumi Makkah, Al-Azhar, Al-Aqsa, Kashmir, Durban, hatta ke Pakistan, Australia, Jerman, Perancis telah menggelarkan dia dengan kalimah rahimahullah. Wallahu a'lam. Masih terasa. Sebab saya juga sempat ada kitab dengan dia beberapa kali. Mudah-mudahan kepunyaan diberikan tempat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Muslimin dan jamaah rahimahumullah, perkara
mungkin sama ada kita sedar atau tidak sedar. Bagaimana tergadainya akidah di kalangan umat Islam yang tidak memahami satu ayat yang cukup ringkas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kira tuan-tuan muslimin muslimat semua telah menghafalnya. Kalau tak apa itu lokatnya lakum dinukum waliyadin. Ada tempat apa ya? Ketuk kepala katiam. Surah Al-Kafirun hanya ada 6 ayat. Baca di hujung ayat Allah sebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Kalau faham ayat ini, insya-Allah dia tidak akan berada di Batu Kif menyambut tayar besar. Faham kan? Sehingga ada di kalangan wanita Melayu yang memegang spanduk I am Muslim but I love Hindu. Murtad. Kalau tulis signboard atau banner atau banting atau apa pelekat nak pegang tu I am Muslim but I love Amitabh Bachchan, but I love Kajol, tidak melibatkan akidah. Dia kata aku Islam dan aku sayang Hindu. Hindu itu agama. Alhamdulillah. Tak tahu lah. Tak faham atau sengaja tak faham lakum dinukum waliyadin. Ulun nak pergi juga. Tak kira atas jawatan siapa pun. Jawatan apa, rendah ke tinggi. Ya. Kalau berada dalam program meraihkan agama, meraihkan ketuhanan, meraihkan Tuhan yang besar dalam agama Hindu yang bernama Murugan. Apa kena ya? Tak kena apa. Apa kena yang Hindu. Murugan ni antara Tuhan yang makamnya paling tinggi, Waksa di depan Batu Kif. Kalau pergi depan dia, puji, tinggi, lawa, cantik, murtad. Tuan-tuan, saya cakap benda ni bukan saya membaca apa-apa, bukan saya tengok TV, tapi saya berada di situ pada hari itu. Bukan di Batu Kif. Tidak fahamlah tu ustaz pergi juga. Batu Kif saya jam. Saya kalau 40 minit jam situ, saya lajak balik yang sebelum lepas adalah di Kuala Selangor. Sebelah kiri jalan Mari sini tu, dekat kampung asal Jawa tu atau Kongsa. Situ memang jam gila-gila, tak ada jalan kereta. Nak pukul 8 malam dah tengah itu dah. Saya jalan, kereta jalan, tunggu balik. Tukar driver dengan anak, dia bawa, saya turun jalan kaki. Sambil tengok. Antara yang menyedihkan bukan sekadar memegang spanduk, bukan sekadar hadir sebagai pemerhati, bahkan ada yang memegang kabadi, membantu memegang tolak kenderaan kabadi, yang ini dikira akidah. Ada yang sanggup meminum air soyabin. Tuan-tuan, saya minta maaf, soyabin kalau orang Melayu buat, kalau tak kenal tu aku tak minum. Kerana soyabin kita tahu memang nak buat dia susah dan meloyakan. Memang Allah atas kain serban punah, topik ketiak satu punah. Kalau orang kenal, yang kenal insya-Allah saya minum. Kalau tak kenal, dia perah tuan-tuan, dia punah ikut selang jari. Soyabin warna putih, kulit dia warna kufur. Allah Allah. Inilah keadaan. Apabila manusia dah hilang akidah, dah hilang pegangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia buat ikut suka dia. Muslimin jemaah rahimahumullah. Perkara yang ketiga yang kita masih terasa kehilangan
tengah-tengah bandaraya. Dan dia antara orang yang hanya berikhtiar untuk membina tamadun manusia, bukan membina bangunan yang semakin jauh manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, di Kelantan tak banyak sangat bangunan yang mencakar langit. Kerana bukan itu masalah. Kalau kita sebagai kerajaan yang hanya nak bina bangunan mencakar langit sebagai tanda kemugahan, rakyat akan menderita. Rakyat tak senang duduk. Bahkan lagi dalam suasana kita hari ini, berbagai benda yang terpaksa kita lalui, yang terpaksa kita mendengar, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Penipuan dalam 1 MDB, penipuan dalam GST, penipuan dalam harga minyak, harga barang, dan kali menjalankan boikot, kes tambang, bas tambang, kereta tambang, kereta api tambang, bas sekolah, yang seolah-olah negara kita tidak memiliki sebarang bentuk kerajaan. Betul-betul prihatin. Saya tak faham. Saya tak faham waktu GST. Kalau tak faham, saya bertanya dengan ahli tu. Saya jumpa dengan custom, saya jumpa dengan pedagang-pedagang, afsar-afsar. Apa masalah GST? Contoh, kita akan jumpa perkara yang tersembunyi di belakang syugai tersebut. Kita buka kisah Abdul Malik bin Dinar umpamanya. Ketika dia berada di Telaga Bambu untuk menemani seorang ahli sufi bagi memanggil orang yang pernah diamanahkan memegang dinar, dan orang itu telah pun mati. Ketika Abdul Malik bin Dinar berpesan kepada dia, kalau nak tahu barang kamu duduk di mana, hilang di mana, sedangkan tuan yang kamu beri amanah telah pun hilang, kamu pergilah ke Telaga Zamzam, panggillah nama dia sebanyak 3 kali. Kalau dia menjawab panggilan kamu, mana dia ahli syurga. Dia tidak mengkhianati amanah kamu. Dia panggil 3 kali, tidak dijawab panggilan tersebut. Malik bin Dinar membawa dia ke Telaga Bambu di Yaman. Satu telaga yang Nabi sebut sebagai mulut telaga dalam neraka Jahannam. Ketika sampai Telaga Bambu, dia belum turun, belum memanggil. Abdul Malik bin Dinar melihat, diberikan kesempatan oleh Allah boleh melihat dan menegur sapa terhadap Abdul Malik bin Marwan, anak Khalifah, yang terlalu zalim di zaman pemerintahan ayahnya. Di antara kezaliman Abdul Malik bin Marwan adalah mengenakan cukai yang terlalu tinggi kepada rakyat dengan tujuan kemewahan, tujuan kesenangan pemerintah. Abdul Malik bin Dinar bertanya, kenapa kamu masuk Telaga Bambu? Kerana aku akan diumbankan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Roh dia bercakap dengan Abdul Malik bin Dinar, seorang ahli sufi Mekah ketika itu. Ketika Abdul Malik bin Dinar, Abdul Malik Marwan turun ke telaga tersebut, yang dia mendengar adalah jeritan daripada orang yang menanggung azab dalam neraka Jahannam. Ahli sufi ini pergi dekat dengan Telaga Bambu, lalu memanggil kawannya dengan nama fulan bin fulan. Dia panggil 3 kali, kawan itu menjawab bahawa dia telah mengkhianati amanah dan harta yang baki ada tanam sekian-sekian tempat. Dia balik ke Madinah semula, dia cari tempat tu, dia gali, jumpa dinar dia semula. Lepas jumpa dinar, dia kembali bertemu dengan Malik bin Dinar. Dia kata, aku nak maafkan kawan aku yang khianat aku. Pulang pada kamu. Kata Malik bin Dinar, dia maafkan. Selama beberapa hari dia maafkan, dia mengampunkan dosa kawan. Selepas hari dia pergi semula ke Telaga Zamzam, memanggil nama tersebut, dan namanya orang itu menjawab dalam Telaga Zamzam. Maknanya ditukar oleh Allah Ta'ala daripada neraka ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 telaga dunia yang sampai ke akhirat, Telaga Zamzam sampai ke syurga, Telaga Bambu sampai ke neraka. Mujurlah Telaga Zamzam tutup. Kalau tak tutup, tuan-tuan tak
Muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak berada di telaga berbu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Muka surat 12. Al-babul 'ashir fi bayanil haqqul mar'a 'ala zawjiha wa qati'u sillatul arham. Bermula bab yang ke-10 dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada menyatakan hak perempuan atas suami dan orang yang memutuskan berkasih sayang, yakni memutuskan silaturahim dengan segala keluarga. Bergaduh dengan keluarga, tak tegur siapa. Ada yang 3 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun, ada yang sampai mati. Bagaimana akibat? Kita merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula wajib, ini hak perempuan. Yang kata ustaz hantar kami ke tak hantar perempuan malam ni? Nak hantar sebelah perempuan ni. Nah, mesti kata bunyi ayat macam kami nak kenal lah. Ada niat tadi ada. Ada terlintas tadi? Tak ada rujuk. Bermula wajib atas laki-laki. Siapa lagi? Ada lagi. Ada. Mengajarkan segala ahlinya akan tertib mengambil air sembahyang. Nabi menyebut kewajipan yang wajib atas laki-laki. Laki-laki ini siapa? Laki-laki ini suami, laki-laki ini ayah, laki-laki ini abang, laki-laki ini pak nakal, laki-laki ini tok nakal, dan yang makin atas. Mereka yang ditaklifkan dengan hukum wajib menjaga perempuan di bawah jagaan dia. Pak Wu tak ada. Pak Wu tak termasuk. Pergi dating, jujur semayang dulu. Tak ada. Ada. Dating kat Taman Tasik, masuk Zuhur, jom kita ajak Pak Wu pergi semayang jemaah di masjid Telekong. Kalau pergi dating, insya-Allah tak semayang. Yang semayang beruk semayang. Saya balik kata beruk Taman Tasik, insya-Allah dia balik pada waktu maghrib. Dan tengok waktunya ada beruk Tasik. Tak ada sekor pun. Yang ada bapak segala beruk ada sana. Betul? Apa kewajipan suami, ayah, tok wan, tok nek, apalagi abang, adik lelaki, mengajarkan segala ahlinya tertib mengambil air sembahyang. Muslimin dan muslimat sekalian. Kenapa Nabi sebut tertib mengambil air sembahyang? Kalau kita rajin perhati tuan-tuan, kesilapan di kalangan kita mengambil wudu. Kadang-kadang kita ambil lewat. Kadang-kadang berlaku pembaziran. Kadang-kadang melampau dalam mengambil wudu. Nabi sebut tertib ini kerana kita boleh menggunakan air wudu walaupun sekawan, boleh ambil wudu. Kerana yang kita wudu itu bukan kita nak basuh kotoran pada daki di tangan, daki di muka, daki di kepala, daki di kaki. Yang kita nak basuh dosa-dosa yang ada pada anggota tersebut. Dosa tak perlu basuh banyak. Air sikit pun boleh menghilangkan dosa. Kalau kekotoran, mungkin air baru. Kita ada wudu. Kenapa lepas kita kentut kena basuh muka? Patutnya basuh muka. Basuh muka. Pasal apa? Ini maruah. Kentut walaupun dia tabiat manusia. Kalau bunyi kuat, bau hangi, dia maruah. Perempuan lagi teruk. Ada perempuan kentut bunyi kuat? Ada tak? Kata tengah-tengah kuliah, bunyi belakang kuat ni. Tanya siapa ngaku? Taubat tak ngaku ke? Pasal apa? Pasal maruah. Sifat malu kita itu, kita bantu dengan wudu. Tuan-tuan kena ajar yang mana wajib, yang mana sunat, dan perkara-perkara yang membatalkan wudu.
hak muka dekat mana? Hak tangan dekat mana? Muslimin dan Muslimat kata Nabi kata, wajib kita mengajar ahli keluarga kita. Perhatikan anak kita ambil wudu. Perhatikan cucu kita ambil wudu. Tak tahu maghrib di pun orang itu no. Sama. Betul ya. Perhatikan kalau suami isteri, perhatikan isteri perhati suami, suami perhati isteri dalam ambil wudu. Ini ketertiban yang wajib kita ada. Dan niat tayamum ketika mengambil tayamum. Kalau dalam keuzuran kita di hospital, kita sakit, terlentang di hospital, baik di hospital atau di rumah, tak boleh kena air, tempat wuduk tak sampai, anggota wuduk tak boleh kena air, wajib digantikan dengan tayamum. Tayamum banyak mana? Bukan kena perlu selori tanah. Satu sudu pun cukup dah. Kalau biasa mandi jenazah, anak lelaki yang belum dikhatamkan atau orang yang penuh dengan darah, suku cawan, serbuk pasir tanah itu pun dah cukup. Kerana kita bukan nak menggunakan tanah itu sebenarnya, tapi kita menggunakan inilah antara syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan bersembahyang, kalau tidak ada air, tanah pun boleh ganti. Muslimin dan muslimat sekalian. Yang kedua, yang ketiga, dan mandi janabah. Ajarkan isteri, anak kita mandi janabah, mandi junub. Kok lama tak mandi je tu? Mandi? Minggu berapa kali? Yang berjauh. Payah perempuan ni, payah tanya apa ni. Kok lama tak mandi, lupa nak ingat ni. Nak ingat. Mandi. Ji, mandi ya? Alhamdulillah. Kan ni. Muslimat ni ada kat mana? Mandi janabah wajib kita ajar. Isteri yang berambut panjang, rambut afro, macam siapa tu? Apa nama? Kak Moh. Kak Moh tengok dia tak. Rambut tebal-tebal tuan. Payah. Ada nama Kak Moh sini? Ada Kak Moh. Kak Moh. Perempuan wajib mandi janabah, wajib duduk. Suami wajib menyuruh isteri duduk ketika mandi janabah. Kalau ini hukum fiqh, kerana kemampuan wanita dia berlapis. Kalau tidak duduk, air tidak akan masuk dalam kawasan yang wajib kena air, maka tidak sah mandi janabah. Orang lelaki tak payah, sebab dia tak berlapis. Dia apa? Wallahu a'lam. Kita hati payah anda. Ini wajib fiqh. Dan mandi haid, dan mandi nifas, dan mandi istihadah. Tentang hadis ini diterima oleh di kalangan mazhab Imam Hanafi sebagai mandi yang berbeza dalam keempat-empat perkara. Kita Syafi'i menerima mandi haid juga mandi janabah, mandi nifas juga mandi janabah. Aku angkat ada besar pada anda. Sebagian mazhab kata wajib berniat dengan aku mandi haid. Kita Syafi'i, aku angkat ada besar seluruh badanku lillahi ta'ala pada anda. Tak perlu sebutlah. Takut suami dengar. Mandi apa ni? Mandi habis haid, berguling kawan tu. Ji gelap apa ni? Perempuan dah air. Dah tak cuti dah. Perempuan tak cuti dia kadang-kadang dia tidak menggembirakan suami sebenarnya. Oleh kerana itu suami cari orang yang cuti. Begitu je. Wallahu a'lam. Dan mandi istihadah,
Di kita Syafi'i istihadah ni dia bukan dalam teori yang wajib dimandikan dengan cara mandi wajib, tapi mandi sekadar untuk menghilangkan darah. Kerana orang yang istihadah kadang-kadang sebulan penuh haid wanita sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam, paling tinggi 15 hari 15 malam, 14 hari 15 malam. Nifas paling kurang 1 hari 1 malam. Dia fitrah perempuan kita ada yang sampai 20, ada yang sampai 30, ada yang 40, sampai 100 itu Allah malam tak ada lah. Biasanya berapa paling panjang? 60 hari. Yang lelaki kedai kopi panjang. Muslimin sekalian. Dan wajib mengajar i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wajib seorang laki-laki mengajar isterinya, anak perempuannya, orang bawahannya, mengajar i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah yang hari dah makin kelabu berbeza. Macam-macam orang yang mencari glamour hari, dia sebut benda-benda yang kita pernah dengar, jadi ada. Yang baru ni ada seorang ustaz nak tampau nak kejar glamour, dia kata apa? Tak boleh membaca Fatihah selepas sembahyang. Selepas sembahyang. Kerana Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah membaca Fatihah lepas sembahyang. Dibayar dengan alarm yang tinggi. Repot kan nak cari glamour. Buat benda-benda yang orang terkejut, orang akan panggil dia. Muslimin dan muslimat juga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita mengikut yang ditinggalkan Nabi SAW dan mengikut apa yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau faham bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ambil yang paling mudah dalam perkara hukum. Yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana haram, yang mana makruh, yang mana harus. Selesai masalah kita. Hak wajib semua tahu kena buat. Hak sunat ikhtiar untuk buat. Hak haram tinggal. Hak makruh usaha untuk tinggalkan. Hak harus terpulang. Ini antara dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita di Malaysia tuan-tuan terlalu. Hak wajib jadi haram. Hak haram jadi wajib. Hak haram jadi haram. Saya boleh kata di Malaysia judi haram tak halal? Judi Halal. Ada dua. Halal. Halal boleh, haram boleh. Dalam Islam tak ada halal. Apa? Haram tak halal di Malaysia? Ya. Konsert. Bayangkan TV3 yang saya puji balik ni. Ya, payah juga. TV1 walaupun benci meluak yang kata dia bagi ruang yang cukup panjang untuk majlis pengumuman almarhum Tuan Guru Aziz rahimahullah taala. Asrul Awani. Tiba-tiba TV3 dia pasang konsert mentor. Orang ajar. Langsung. Bukan kurang ajar. Lebih kurang ajar. Alhamdulillah. Kalau benda haram untuk orang yang beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah yang haram, dia kata haram walaupun untung banyak mana pun. Oleh kerana hari hak haram tu untung banyak, kita kena bagi. Nah, 22 bulan ni ada satu seminar dianjurkan oleh Institut Wasatiyah Malaysia. Apa tahu ni? Satu badan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di namanya IWM, Institut Wasatiyah Malaysia. Baru lainnya. Dulu Institut Hadari. Dah bawa Hadari yang merah. Dah tukar pencen yang merah tu. Tukar pula baru Institut Wasatiyah Malaysia. Akan menganjurkan satu seminar pada 22 bulan ini di JPM. Seminar berbahayanya IS dalam masyarakat di Malaysia. Tuan-tuan sila buka laman web kalau nak hadir. Dia boleh
hadir isi nama dan isi bagi pandangan, bagi cadangan. Saya pun gatai bukan telik isi nama. Dia tangan gatai. Bukan telik isi nama untuk hadir seminar tersebut. Buat tempat terhad. Cadangan saya, jangan hanya memikirkan bahaya IS untuk Malaysia. Buat juga seminar bahaya IS, bahaya K-pop untuk umat Islam. Maknanya wasatiyah ini dia hanya memikirkan bahaya yang datangnya daripada Islam. Sedangkan IS ini tajaan, bukan tajaan Islam, tajaan barat yang kita pula menuduh. Sekian-sekian tempat menjadi penaja kepada IS, termasuk Boko Haram di Algeria, di Nigeria. Satu pertubuhan yang ingin mengembalikan negara Nigeria kepada hukum Islam dituduh sebagai pengganas. Siapa tuduh? Orang kita sendiri tuduh dia dekat kepada Yahudi, laknatullah alaihi. Konsep K-pop dah tahu jelas haram. Panggil juga. Baru ni hari Ahad 4-7 bulan dipanggil penyanyi yang terkenal pada Korea, namanya Taeyang. Mana? Taeyang ni dia glamour dah oi. Masih mak oi. Pasal apa glamour? Pasal dia kata mukanya segak. Mengalahkan Amitabh Bachchan, mengalahkan Shah Rukh Khan. Tu ramai peminat di kalangan gadis-gadis Melayu. Tapi kerana sebelumnya berlaku kes memeluk gadis Melayu, Jakim pun bagi garis panduan. Orang kata konsert yang asalnya haram diberi garis panduan, halal balik. Siapa-siapa tak pergi, berdosa. Dah lepas lah. Siapa-siapa tak pergi, berdosa. Pada Jakim dah bagi garis panduan. Kalau tak mana tu mungkin kita pergi dosa lah. Ni tak pergi dosa balik, bukan? Dia dibayar untuk menyanyi sekadar sejam 40 minit bersama penyanyi-penyanyi Korea yang cilik. Betul ni? Tak tahu, nak beritahu lah. Dia dibayar antara 1.2 sehingga 1.6 juta untuk 8-10 buah lagu sahaja. Oleh yang demikian, malam ni saya ngajak kamu payah nak ngaji. Saya minta tak mahal 2 juta dah. 2 juta rupiah. Allah Akbar. Untuk program yang nak bawa masyarakat ke arah kesat, diberi ruang yang banyak. Syekh Nuruddin diharamkan menyampaikan ceramah hatta dalam TV tak masuk. Kita berhati-hati dengan kepujian yang diberikan oleh musuh Islam di kalangan umat Islam sendiri. Wallahu a'lam. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita ajar. Dan meninggalkan wajib mengajar mereka, meninggalkan mengumpat dan mengadu-ngadu. Yang ini kena besar. Orang yang paling untung tak mengumpat, orang bisu. Hari tadi repair kereta, repair kereta jumpa orang bisu repair kereta. Dia duduk di bangku dia, kita tak tahu dia bisu. Bagi salam tak jawab. Semua tak jawab. Hati kata, orang ajak semua ni. Hati saya mula kata, dia suruh tangan, dia salam. Dia salam, bagi salam tak jawab, kita sembang tak layan. Tuan, semuanya kedai kata, Ustaz, dia adalah orang paling untung, Ustaz. Dia tak ada dosa. Pasal dia bisu. Hak kita bercakap ni tu pesan kat suami, tegur bini-bini ni. Bini-bini ke? Mana 2 bini lah. Isteri ya? Kau bukan isteri-isteri? Satu isteri. Tegur, jangan suka sangat buat ketupat melainkan pada bulan Ramadan. Suka ketupat. Dia mengumpat tuan-tuan. Kalau mengumpat